Semidi Sezeki handsome. Semidi Sezeki handsome. Tapi saya rasa Zamidi comel juga tau. Bila dengar dia bercakap. Dia lebih Suara baby kan? Suara baby kan? Tapi dia sebab dia ada jambang tu, dia nampak gagah, dia nampak handsome. Tapi you betul kata lah. dengar tak? Kalau Tengok tu. Suara baby. perempuan cakap lelaki tu comel, maksud dia ugly but adorable. Itu maksudnya. No. Betul. Ya, awak ni Okey, comel kita lah. tanya budak-budak Maksudnya perempuan. ugly but adorable. I suka bila you bercakap je I suka. Wah, comelnya suara you. Unique. Terdidi macam teddy bear. Dah. Zeki pun handsome. Jangan risau. Zeki pun comel dan Zeki handsome. Okay? Zeki handsome. Itu setuju. Zeki nampak sangat berpengalaman. Sedidi comel sebab tak ada gusi. You tak ada gusi ke sir? Bukan. Gusi saya pendek. Gigi saya panjang tau tapi tak nampak. Kalau saya selak, gigi saya panjang. Mana? Ya. Ni gigi saya. Tapi gigi Seiqbal cantik. I pernah tegur gigi dia. Gigi siapa? Seiqbal cantik. Ni gigi saya. Saya tak tahu. Yang ganas je. Yang baru masuk mesti macam, apa hal cikgu sains tunjuk gigi masing-masing. Sir Zeki, boyfriend saya. Hello. Teacher Sarah dah bertunang lah kau ni. Pelik-pelik. Kan? Sir Zeki dah ada anak. Sir Zeki dah kahwin ni kata lah. Ni mesti Sezeki tak reveal dia punya status. Semua kata relax. Okay. Rasanya boleh dah kot. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mula ke? Boleh? Jom. Kita ada 909 picking up the number. Kenalah hyper. Kalau tak hyper korang ngantuk. Kita pun ngantuk. Betul tak? Apa duk single-single ni? Ada yang cakap tadi Zeki, Zeki, Semidi senamanya single. Apa dia kau tu? Tak elok dia kau tu. Siapa cakap dia single? Siapa cakap dia single? Okay, alright. Kita jom. Jom kita mulakan. Kita serahkan kepada Teacher Sarah. Okay, so very good morning and assalamualaikum to everyone. Okay guys, so we are here today. All of us, your science teacher. Okay, hari ni today kita nak belajar. I will not say kita nak belajar the topic, tapi kita nak belajar cara tengok sains yang akan menghalakan kita ke arah mana. So basically bukannya you akan duduk, buat SPM, just jawab je sains. Tak. Kita akan tengok you di landasan mana selama ni. Okay, because I perasan, I do notice this. Even before PKP, I perasan bila I mengajar student, kebanyakan student, dia macam a little bit lost tau. Okay, dia tahu sains apa. Sebab sains dah belajar dari darjah 1, betul? So nak ikutkan, awak lagi pandai lah daripada kita semua. Kalau nak ikutkan, I rasa Sir Zeki belajar sains masa darjah 4 ke Sir? Darjah 4 Darjah 4 tahun saya 1983 waktu tu Sir Zeki darjah 4. Betul ke Sir Zeki? Darjah 4 ke darjah 6 ke form 1 Sir Zeki? Sebab you lama tu. Jauh tu. Yang pasti waktu saya form 5, anda semua belum lagi akhir balik ya. Itu penting. Pakai pampers lagi. Betul. But I remember, I learned science when I was standard 4. So diorang ni sepatutnya lagi pandai daripada kita tau. Diorang dah belajar sains daripada tadika pun ada. Kindergarten pun ada. Standard 1, okay? Tapi sampai hari ni, ada yang tak tahu mana hala tuju sains. Betul tak? Betul. Yeah. So because of kita orang risau, tak nak benda tu jadi di akhir USPM ataupun masa you buka paper science SPM. So that is why kita perlukan overview today. So kalau you perasan, not only for science, kita ada overview untuk semua subjek. Okay? Jadi today we are here sincerely to help you guys untuk korang sampai ke landasan yang betul. Dia macam ibarat, hari ni you nak keluar. Okay, hari ni you nak keluar. Tapi you tak tahu nak pergi mana. You tahu you nak naik komuter. You tahu you nak naik LRT. You tahu you nak naik Grab. Ada yang naik basikal, ada yang jalan kaki. Tapi tak ada hala tujuan. Seronok ke macam tu? Ada yang kata seronok best. Unplanned is always the best.
To me, no. It's a wasting time. Betul tak? Tapi kalau you tahu where you're going, you have your plan in your mind, you boleh adjust accordingly. So that is not wasting time. Jadi dekat sini kan, kita tinggal berapa lama lagi? So masa yang kita ada ni sangat terhad. So kalau you cakap dekat saya, oh tak apa, saya ada masa lagi. Betul. Masa yang you ada tu akan determine you sampai mana. So we are here today to help you out. Okay, so saya akan jadi speaker untuk overview every topic. Okay, so I'll be doing ibarat macam summary, bukan mengajar, tapi to tunjuk you what is happening in science daripada form 4 sampailah form 5, sampai habis semuanya. Lepas tu kita ada Sir Iqbal yang akan buat paper 1. Lepas tu kita ada Sir Hamidi dan juga Sir Zeki yang akan bantu you dalam paper 2. Okay, so kita akan tolong korang sama-sama because I think teamwork is the best. Apa yang paling penting? Kerja sama. Kerja sama. Very good. Yeah. So always remember, teamwork is the best. You cannot do it alone. I cannot do it alone. We cannot do it alone. So we need you and you need us. Okay guys? So yang terbaik adalah kalau katakan you ada soalan, you tak faham, you rasa buntu and all that, you can always talk to us. Tapi let me explain atau let my team explain to you lepas kita dah habis our session. Sebab nanti kalau korang hantar cek banyak-banyak kan, I tak boleh nak concentrate, nak layan korang ke, nak tunjuk korang ke. But my team will help you. Diorang akan tolong you, don't worry, okay? Boleh? Okay, now before I start, saya nak tanya, berapa orang kat sini buat science in DLP, in English? Ramai tak? Okay, I nak jelaskan siap-siap dulu sebelum I start. Okay, I can speak fluent English, I can speak fluent bahasa Melayu, but I cannot speak Tamil and Mandarin ya. Anda bagi tahu you siap-siap. Tapi kalau you tak faham apa yang cakap, kawan-kawan saya dia orang boleh cakap Tamil. Dia orang boleh cakap Mandarin pun. Sir Iqbal dia memang ambil course belajar Tamil. So dia pandai. Nampak? Betul. Kadang-kadang saya tengok tu, Sir Zeki cakap dengan saya bahasa Pakistan. Ya. Cari bahasa Korea ni, Samidi. Français, je peux pas en français. Nampak? Jangan main-main. Je m'appelle Iqbal. I know that. Je m'appelle Mehdi. And je suis on Samidi mesti romantik kan? Amboi, laju. Jangan main awet dia semua Korea tau. Okay, so boleh guys? Anything you want to ask, you boleh tanya. And one more thing, I akan buat 2 bahasa. Kalau terlampau laju, you have to let me know. Tapi rasa saya kena laju lah, because kita ada very limited time. Tapi kalau katakan ada bahasa yang you tak faham, you kena tanya lah. Like bahasa Melayu and English. Kawan saya pandai bahasa lain, saya tak. Okay, so the first thing first yang I nak tunjuk dekat you adalah the first chapter. Okay, now total chapter dalam sains ada berapa guys? Tengok sekali tanya boleh jawab tak? Form 4 dan form 5 sekali. Harik lupa lah tu. 24 banyaknya. 30. Oh yo. Sebelah sikitnya. Hello. Tahun ni SPM boleh tak ingat ke berapa chapter? So kita ada 8 form 4, kita ada 8 form 5. Number dia cantik. Just nice. Betul tak? So form 4 ada 8, form 5 ada 8. So total 16 lah. Aduh matematik korang ni. 8 tambah 8, 16. Okay? Alright. So 16 tu sebenarnya nampak banyak. Tapi kalau lepas kelas hari ni, you akan rasa sebenarnya tak banyak. Sebenarnya tak banyak. Okay, ada orang kata 16 tu tolak 1 jadi 15. 1 tu lupakan. Okay. Kalau you belajar biologi, kalau you belajar fizik, kalau you belajar kimia, chemistry, then I boleh kata kat you, tolaklah 1. Tolaklah introduction. Tak perlu tahu introduction. But in science, chapter 1 plays a very big role. Sebab apa saya kata plays a very big role? Yang ini kawan saya akan explain paper 2 kat korang nanti. Nanti Samidi dengan Sir Zakaria akan explain kat awak kenapa penting chapter 1, kenapa penting introduction to science. Dia sebenarnya nama dia bukan introduction to science. Nama dia adalah penyiasatan saintifik. Okay, for those yang tak boleh nampak, okay, it's actually scientific investigation. Penyiasatan saintifik. Okay, it's not introduction to science ya. So dekat sini dia akan ajar you pasal macam mana you nak buat report. Okay, saya nak tanya. Kenapa dalam hidup kita ni kita kena ada eksperimen? Why? Exactly. I always tell you bukti. Ingat tak cerita semalam?
Ingat tak cerita semalam? Kenapa segas dengan sepati berbeza? Ingat lagi tak? Okay. So, sepati dengan segas berbeza sebab you faham kan? Okay, jadi dekat sini, nak kena buktikan. Pasal kalau tidak, orang tak percaya. Contoh kalau kita tanya Seiqbal, Samidi, kita tanya Zakaria, segas tu lagi comel lah daripada sepati. Dia orang tak percaya. Dia orang tak percaya. Jadi kita kena buktikan. So kita kena buktikan. So bukti dia semalam aja yang korang tahulah. Okay, so very important to have report writing, and it's important untuk tahu pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu apa? Semuanya akan di-explain oleh member saya nanti. So that is in scientific investigation. This is core because you can see this in paper 2, section A dan section C wajib keluar. Ini problem besar kalau you tak tahu. So one thing about chapter 1 is you tak boleh lupakan. You kena tahu. Okay, that is 1. And then chapter 1 ni dia boleh datang dalam semua chapter yang lain. So it will be there in chapter 2, chapter 3, chapter 4 sampai form 5. Dia tak akan lepaskan you So you kena tahulah, no choice. Now the next one that you need to know is the body coordination. Okay. Koordinasi badan. Sampai hari ni kan korang tak tahu bezakan koordinat, koordinasi tu apa. Betul ke tak? Betul. Koordinat tu geografi ya dek. Jangan salah ya dek. Koordinasi tu dalam sains ya. Okay. Now, nama je susah. Tapi chapter ni tak susah. You live with it every day. Contoh saya tengah bercakap. You tengah dengar kan? Inilah coordination. So every single thing dalam chapter ni mengajar kita apa yang kita ada. Cuma student tak berapa nak minat lah. Because why? Dia tak boleh nak bandingkan, dia tak boleh nak bezakan. Sistem saraf tu apa Sistem endokrin tu apa That is why kita ada satu subtopik ke atas ni. Dia explain perbezaan je. Okay, you nampak tak mula-mula dia cerita pasal sistem saraf. Lepas dia dah cerita pasal sistem saraf, dia ada cerita pasal sistem endokrin. So sistem endokrin macam ni. Kita cerita pasal kelenjar-kelenjar je. We talk about what we produce to give you response in your life. Tapi yang ini, we talk about how you can respond without something that you produce. All you need is just your specific organ. So dekat sini, nervous system, sistem saraf dengan sistem endokrin memang lain. Dalam chapter ni cuba nak bagi tahu kat kita. Tapi kalau student still confused, dia ada satu lagi subtopik yang ditunjuk kat you perbandingan, which is selalunya boleh keluar dalam essay. Can come out but not wajib. Okay? And finally kita ada resep teregang. Okay, yang ini kan. Saya ajar sains quite lama lah. Tak adalah lama sangat tapi quite lama tau saya ajar sains. Okay? Resep teregang adalah benda yang student selalu tertinggal bila belajar chapter. Until today, ada yang tak faham resep teregang tu apa. Okay, but like I said, today, I will not be teaching. Kita semua akan ajar awak nanti di seminar yang akan datang. Nanti jangan spam, nanti kita akan bagi tahu seminar tu bila lah. Okay? So, resep teregang adalah salah satu hot question yang boleh keluar dalam exam. Pada saya, I personally think benda ni dah lama sangat tak keluar. So, insyaAllah, maybe boleh keluar. Okay? Alright. So yes, kalau you perasan Lexa Hamidi kata trial ada keluar, betul. Okay, jadi that is about it dalam chapter 2, body coordination, very simple. Nah, chapter 2, kawan dia, member dia seterusnya adalah chapter 3. Dia katakan you buka exam paper tu, you terus akan nampak chapter yang akan keluar, betul tak? Especially paper 2, kan buka-buka je you nampak section A, section B. Kadang-kadang, dia kalau dah keluar chapter 2, 3 dia tak keluar. In Maroon tak perlu screenshot sayang. Nota ni ada dalam apps Max Clinic. Ya saya, betul. Ada dah. Okay? Okay, great. Okay, so kita fokus je dulu. Nanti awak boleh tanya saya pasal nota tu. Okay? Semua nota ni disediakan. Nota saya and my gang semua ada. Don't worry, okay? Jadi chapter ni, it's like a pilihan tau. Kalau katakan nervous system dah keluar, dia boleh keluar genetik tapi tak banyak. Tapi kalau ikutkan trend yang betul, nervous system dah keluar, genetik tak keluar. Ataupun dia keluar dekat section A and B, C baru dia boleh keluar genetik. C baru dia keluar variation.
So what is this all about? Okay, ada beberapa bahagian yang you kena tahu. Budak paling tak suka, budak paling benci, paling confused is this one. This is cell division. So dia ajar awak apa beza antara mitosis dengan meiosis. Setakat ni yang you tahu perbezaan dia nama je lah. Ya? Yeah? Okay, tapi tak tahu apa exactly changes the differences here. But I rasa untuk Plashin you dah terror dah. Because kita orang non-stop masih tunjuk kat you mito, mio. Yang paling penting bukan mayonnaise. Okay, so dekat sini you dah tahu dah. You already know cell division. And selain daripada cell division, you also learn about apa tu DNA, apa tu kromosom. You will be exposed. Okay, penting untuk tahu perbezaan antara DNA dengan kromosom. Sampai hari ni, kalau kita tanya orang biasa kan, dia tak tahu apa beza genetik dengan kromosom. Dia tak tahu genetik tu duduk kat mana. Tapi Plashin dah pandai. Plashin tahu DNA bukan benda yang paling ringkas. Yang paling ringkas adalah genetik. So genetik duduk dalam DNA, DNA duduk dalam kromosom. Okay, so you will be exposed to apa beza diorang dua ni. And then you akan belajar pasal apa jadi kalau ada masalah pada DNA and also kromosom. So kita akan expose you to mutasi tu apa, jenis mutasi tu apa. Because this one is famous in essay as well. Soalan pilihan nanti dekat paper 2 section C. Okay? Alright. And we also have twins. Dikenalkan awak kepada kembar. So kembar ada banyak. Kembar ada 3 jenis sebenarnya. So dipecahkan kepada 2. Kembar seiras, kembar tak seiras. Tapi yang ada seiras ni dia bahaya. Dia boleh pergi ke Siamese twin. So fraternal, non-fraternal. Very good, Jazila. Okay, so we also learn about kembar. And then finally, kita belajar pasal Mendel's law. Betul tak? Okay. Now, ada yang kat sini, dia tak suka tu. Alamak, apa tu? T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil, T besar, T kecil, T kecil. You pening kan? Okay, kadang-kadang tak jumpa T, you jumpa B. B besar, B kecil, B besar, B besar. Okay, don't worry. TT, BB ni, semua ni adalah a formula yang kita gunakan untuk menentukan kebarangkalian bila kacukan berlaku antara organisma. So contoh pokok tinggi, kita kacukkan dengan pokok rendah. Tapi make sure dia tulen dua-dua. Jadi semua generasi pertama, pokok tu akan ikut yang dominan. So ini yang kita belajar dalam hukum Mendel. So Mendel ni adalah salah satu ahli sains, dia yang tentukan macam mana first generation ni dia boleh ikut yang dominan. Okay? So you learn about this. Tapi tak banyak guys. Sikit saja. Kadang-kadang yang hukum Mendel ni dia boleh datang yang dia kacau dekat mutasi. So you kena cross yang hemofilia. You kena cross yang buta warna. Hemofilia yang buta warna ni penting. Yes, very good Anis Afika. Yang ingat tu alhamdulillah, really good. Okay. And you also kena tahu jenis variasi. Selanjar apa, tidak selanjar apa, senang je. Okay? Alright, now that is chapter 3. Masuk chapter 4, dia adalah different element. So tadi kita dah habislah bahagian-bahagian biologi. So ingat budak sains biasa ni tak ambil bio ke? Ambil, tapi tak banyak. Sikit je. You surface-surface je you kena tahu. Okay, now masuk bahagian kimia. Exactly. So kita pun ada bio, kita pun ada kimia. Sebab kita kan buat general science. So masuk chapter 4. Okay, let me tell you one thing. Chapter 4 adalah asas kepada chapter 5 dan chapter 8 form 4 science. So kalau you terror 4, you terror 5, 8 tu sebelah mata. Kadang-kadang tak ada mata pun boleh buat. Dahsyat tak? Tak perlu hafal Intan. You must always understand. Okay, kalau you notice budak form 1 tahun ni pun dah belajar jadual berkala. So apa tu jadual berkala? Ramai kat sini tak tahu jadual berkala tu apa. Okay, jangan risau, jadual berkala ni adalah buatan manusia. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan wujudkan secara semula jadi. So secara semula jadi dalam kerak bumi macam-macam benda ada kan? Tapi kita keluarkan, kita separatekan dia, kita letak dia dalam dia punya susunan. Kita susun ikut grup dia. Kita susun ikut ciri dia. Kan seronok kalau kita susun orang ikut ciri dia. Yang baik sebelah kanan, yang jahat sebelah kiri, yang bitter tengah. Betul? Sama lah. So benda yang sama untuk jadual berkala. So dekat sini dia terangkan dekat awak susunan mengikut ciri dia.
ada yang logam, ada yang separuh logam, ada yang even bukan logam kat sini. And then daripada sini, you kena tahu apa beza logam dan bukan logam. Okay, tadi you tahu susunan dia je. Ada kat sini you tahu apa beza antara logam dan bukan logam. Siapa konduktor yang baik, siapa bukan konduktor elektrik yang baik. Ada juga yang dikenalkan kat awak, Mamat tu bukan logam, tapi konduktor elektrik yang baik. Ada. So that is why you perlu tahu apa beza jadual color. Okay? Now, and then dikenalkan you kepada jenis bahan. Okay. Yang ini kan, dia adalah masalah dunia. Bukan awak aja. Budak kimia ada masalah. Budak tak ambil sains ada masalah. Budak ambil sains pun ada masalah. You tak tahu apa tu jenis bahan. Okay. Pernah dengar jirim tak dalam hidup you? Sebab nama chapter ni jirim. Matter. Okay. Jirim adalah benda paling asas sebenarnya. Bukan sel lah. Betul lah, dekat sekolah dulu cikgu saya ajar. Sel adalah benda paling asas dalam hidup. Betul, saya tak kata awak salah masa awak belajar. Tapi dia kan kata benda paling asas untuk benda hidup. Jirim tak hidup. Tapi jirim adalah benda paling asas kalau you hidup. Okay? Benda tak hidup pun sama. Contoh, batu. Benda paling asas jirim. Contoh, manusia. Benda paling asas jirim. Ya ke? Iya. That's why kalau masa you belajar, kita kata manusia yang dah mati kembali ke tanah. Betul? Manusia yang hidup pun datang daripada tanah. So, fikir balik. Tanah ada apa? Tanah pun ada benda yang paling ringkas. Nama dia atom. Jadi, you dikenalkan kepada atom. So, jirim adalah benda paling asas. Zarah-zarah yang ada. So, zarah kalau dalam keadaan pepejal, dia rapat. Zarah kalau dalam keadaan jauh sikit, dia cecair. Jauh lagi dia gas. Itu keadaan. That is the state of matter. Tapi kalau jenis jirim, type of matter, kita tengah ceritakan dia tu siapa. Bukan keadaan dia. Kita tengah ceritakan dia tu siapa. Seperti kita ada atom. Kita ada ion. And kita ada molekul. Atom ni seronok sikit. Pasal atom ni dia boleh jadi ion, dia boleh jadi molekul. So yang paling ada pedoman dalam hidup sebenarnya adalah atom. This is contoh atom. Nampak? You nak tahu dia tu atom ke tak? Senang je, babe. You kena tahu nombor proton dengan elektron dia sama tak? Kalau nombor proton dia ada 5, elektron dia pun ada 5, maksud dia atom lah. So, you nak namakan dia atom ke tak, you kena baca dia nombor elektron dengan proton dia sama ke tak? Dia adalah atom. So, atom ni, dia kalau kehilangan elektron ataupun dia terima elektron, dia tukar jadi ion. Sebab tu bila you belajar, you ada belajar ion dengan cikgu-cikgu you kan? Ada ion positif, ada ion negatif. So kalau positif kita panggil dia sebagai cation. Negatif kita panggil dia sebagai anion. So ingat cation, anion lain dengan cathode dan anode. Isotop lain. Isotop different a bit. Sebab kita tengah introduce you kepada jirim. So isotop is different chapter. Boleh? And then last kali kita ada molekul. You kena tahu molekul juga because why? Molekul pun datang daripada atom. Tapi dia tidak bercharge. Okay? And finally, dia introduce you kepada siapa yang dalam atom. Apa tu nukleon, apa tu neutron. I still remember. Adik saya ambil SPM tahun bila? Adik saya tahun 2000. So kalau dia tahun 2000, dia ambil SPM like few years ago tau. Like 3 tahun yang lepas, ada. I ingat lagi, I torture adik I sehari sebelum SPM Science. Ada orang kata, tak boleh sehari sebelum SPM Science tu kena tidur, sleeping beauty. Tak ada makna. Adik I pemalas. So apa I buat? I tahu dia pemalas, I tahu dia tak nak belajar, dia memang tak nak belajar. Budak lelaki kan dia susah sikit tau. So apa lagi? Cuba teka saya bawa dia pergi mana? Cuba teka saya bawa dia pergi mana? Apa benda library? Dapur nak buat apa kan dia makan? Petroscience tak? Okay, seorang betul. Saya bawa dia pergi masjid. Sebab dia beradik kan dia bagi masuk. Demi Allah saya bawa dia pergi masjid. Kita orang buat paper 1 sampai pukul 3 pagi. 3 pagi. Ni cerita benar awak boleh tanya dia. Jangan tanya, nanti dia marah saya. Iya. And Alhamdulillah paper 1 dia dapat 46/50. Berkat pergi masjid buat sampai pukul 3 pagi. Serius. And you tahu tak dia salah kat mana? I selalu cerita kat student I. Dia salah kat sini. Geram aja sis. Dia salah kat sini.
Sebab saya cakap kat dia, nombor yang besar ni mesti nombor nukleon. Nombor yang kecil ni mesti nombor proton. Saya dah cakap dekat dia benda ni. Lepas tu dia kata, dia macam terconfused. Dia ingat memang confirm, atas tu mesti nukleon, bawah tu mesti proton. Sebenarnya tak. Dia kena tengok siapa yang besar. So saya ingat lagi, masa saya check paper 1 dia salah kat sini. Yang susah-susah dia senangkan betul pula. Yang senang pula dia jadi susah untuk dia. So that is what very important untuk you tahu apa yang ada dalam chapter ni. Okay? And then jangan fikir dia tak ada eksperimen ya. Ada. Dia akan bagi awak eksperimen, lepas tu dia tanya awak, kalau emitter ni bergerak, ini adalah molekul ke atom ke ion? So dalam chapter ni ada eksperimen. Okay? It's okay kalau awak rasa macam awak dapat tahu hari ni, alamak, saya rupa-rupa ini yang saya keliru. Baguslah awak tahu mana awak lemah. Barulah awak boleh fix. Kalau awak tak tahu mana awak lemah, awak tak boleh fix. Okay? So that is chapter 4. So I would say jantung hati kepada logam. Masuk chapter 5. Mari people, my favorite among all. Ini kalau dapat kat tangan saya ni, saya memang cuci korang lah. Okay. Chapter 5 adalah chapter yang student sangat benci dalam form 4. Dia tak suka. Dia tak suka. Actually, tak suka is not a very strong word. Benci is a very strong word. Iya betul. Chapter ni adalah totally chemistry. Kalau you perasan, budak kimia pun belajar macam you belajar. Saiful suka. Wow, that's really good. Okay, so dalam chapter ni, dia intro dulu awal-awal tu bagus chapter ni. Dia intro dulu. Kimia tu apa? Fizik tu apa? Pasal sampai hari ni, kimia pun orang tak tahu. Okay, so bila dia dah intro, dia cerita kat awak tindak balas. The rate of reaction. Okay, dia cerita kat awak tindak balas, chemical and also physical. Lepas tu slowly dia ajar you pasal jenis-jenis logam. Okay, tadi dia introduce awak, ada yang logam, ada yang bukan logam. Betul tak? Ada yang separa logam. Tapi lepas dia dah introduce tu, dia cerita kat awak ciri-ciri logam. But dekat sini dia ajar awak jenis-jenis logam. So lain chapter 4, dia introduce siapa logam, siapa bukan logam. Dia introduce apa ciri logam, apa bukan ciri logam. But dekat sini, dia introduce you jenis-jenis logam. So jenis-jenis logam ada banyak. Ada logam yang gatal. Ada logam yang tak berapa gatal. Ada logam yang langsung tak ada nafsu. Ada. Iya betul. Macam keluar rumah saya tak kisahlah, I'm okay. Keluar rumah, tak boleh. Mesti kena ada pasangan. Ada. Logam ada banyak jenis. So logam yang gatal ni, dia sentiasa berpasangan ya. Logam gatal yang pertama dia sentiasa berpasangan. Jadi kalau kita gali di dalam kerak bumi kan, kita kena pisahkan dia. Pasal dia melekat aja. Kita kena pisahkan dia. Logam yang nombor 2 ni depends on the situation. Kalau dia nak melekat tu. Logam yang ketiga ni, sorry bang, saya tak melekat dengan siapa-siapa. Saya memang naturally tak ada nafsu. Logam pun sama ya. Jangan main-main. Zaki ajar degil. Saya ajar gatal. Okay? Bolehlah tu different people kan. Okay, faham guys? So ni adalah jenis-jenis logam. So reaktif maksud dia apa? Reaktif maksud dia punya tindak balas. Kalau dia laju melekat, reaktif lah tu. Kalau dia macam slow je melekat, tak reaktif sangat. Macam tu lah. Okay? Faham Kacau Samidi orang Sabar je Samidi. It's okay Samidi. We are here for you. We are here for you. Samidi ni dan diam ni. Nak saya introduce siapa ke Midi? Nak saya introduce siapa ke? Sini je lah. Kalau I single, I tackle Samidi. Tapi I tak single. So tak boleh lah kan. Umur dah sesuai. Betul. Comel dah comel. Yang lain yang kata bawa umur kan. Okay, sambung. Dia suka kacau you lah. Okay. So where were we tadi? Okay, yang paling penting Samidi bukan kategori kat sini lah. Ya? So don't worry, jangan risau Wah, bakal suami jealous. Saya ke? Tak. Bakal suami saya jenis tak jealous. Jangan risau. Saya lah tahu. Dia bukan suami saya kan? Okay, sambung. Okay. So tadi jenis-jenis logam. Okay. Dekat sini, ugut. Alia. So bila tengok jenis-jenis logam reaktif kan, awak perasan tak dekat sini? Dikenalkan you kepada kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, argentum, aurum. Ini semua nama-nama logam. Dari sini, dia akan bagi tahu ke awak semua tindak balas yang berlaku. Contoh,
eksperimen yang kat atas ni adalah untuk tindak balas logam dengan air, logam dengan asid. Selalunya dia ambil kalium, natrium, kalsium. Magnesium ada jarang. Tapi kalau tindak balas logam dengan oksigen, dia akan ambil alat radar yang macam ni. So dia bakar logam tu. So usually dia ambil yang mazik. Magnesium, aluminium, zinc, iron, copper. Mazik. Ini tindak balas dia. Jadi dekat sini kita dah tunjuk dekat student which logam yang ada tindak balas dia. And finally, this is super important. The electrolysis. Bila cerita pasal electrolysis, student asyik ingat electrolysis ada satu je. Tak. Electrolysis ada 4. Electrolysis ada 4. 3 electrolysis tu memang yang selalu awak nampak. Electrolysis yang keempat tu awak nampak bila dia sebut pasal pengekstrakan. Pengekstrakan bukan electrolysis je. Tapi kalau logam tu tak boleh buat pengekstrakan pakai relau bagas, kita pakai electrolysis. So electrolysis ada banyak. Penyaduran, electrolysis biasa, pengaratan dan penyaduran sama, penulinan. Dan last sekali, electrolysis yang akan menggantikan pengekstrakan kalau kita pakai aluminium bauxite. Okay? So biji timah, biji besi kita panggil metal ores. BJ means ores in English. So yang itu kita boleh pakai relau bagas. The blast furnace. Tak payah screenshot Nabil, nota akan diberi sayang. Okay?